Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa billah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah sekalian? Mudah-mudahan semua sihat, afiah di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga tercinta. Pada malam ini insya-Allah bakal kita baca sepotong hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang cinta kepada umatnya memberi garis pandu kepada umat supaya umat itu dapat berjaya di dunia dan di akhirat. Dan kita melihat hadis-hadis ini adalah seperti kota-kota, quotes, kata-kata perangsang, kata-kata semangat untuk menaikkan semangat kita supaya dapat kita mendekatkan diri kita ke hadrat Allah. Kata-kata daripada Nabi Muhammad SAW, ucapan daripada baginda merupakan garis pandu supaya dapat kita menjaga diri kita. Kalau kita tak jaga diri kita, maka kita akan terjatuh ke dalam bencana kerosakan yang sangat dahsyat. Percayalah ibunda ayahanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih mengenali kita lebih daripada Allah dan Rasul. Allah mengetahui kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka sampaikan mesej kepada kita. Dan mesej-mesej ini kadang-kadang kita remehkan dia, sedangkan ia membawa kebahagiaan kepada kita. Apakah kita mencari kebahagiaan? Kalau kita mencari kebahagiaan, ayo kita memerhatikan segala ucapan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panduan daripada baginda hendaklah kita amalkan. Amalkan panduan daripada baginda akan mendatangkan kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ialah kegembiraan kepada diri kita sendiri. Ibu ayah yang dirahmati Allah, kalau kita tak boleh nak gembira, macam mana kita nak gembirakan keluarga kita? Kalau kita tak boleh happy, macam mana kita nak happykan anak dan isteri kita? Kalau kita tak boleh happy, macam mana kita nak happykan orang sekeliling kita? Happy ni penting ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Happy, untuk rasa happy, rasa seronok, rasa tenang, ia sangat penting. Maka kepentingan ini ibu dan ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita pandukan kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana selain daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya tidak ada jaminan kejayaan. Jaminan kejayaan hanya ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang berlaku pada bulan Rejab ibu ayah dirahmati Allah, kita merayakan Isra wal Mi'raj. Macam mana Nabi Muhammad naik daripada Isra, daripada Mekah ke Baitul Maqdis, naik terus ke Sidratul Muntaha, naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hadiah yang besar daripada Allah. Nabi SAW turun balik ke Mekah, maka orang-orang kafir Quraisy ibu yang dirahmati Allah mengejekkan Abu Bakar. Kata dia, Abu Bakar, itu Muhammad, dia kata dia buat itu dan ini, kau masih percayakan ke? Kata Abu Bakar, kalau itu ucapan Nabi Muhammad SAW, pasti aku percaya. Ibu ayah dirahmati Allah, ayo, kita tidak pernah jumpa Nabi Muhammad SAW. Kita macam Abu Bakar lah, hanya dengar-dengar saja. Macam Abu Bakar, beliau belum mendapat keterangan langsung daripada Nabi berkaitan Isra Mi'raj, tetapi orang cakap ini Nabi bagi tahu tau, Muhammad bagi tahu tau. Dia kata kalau Muhammad yang bagi tahu, aku percaya. Ibu ayah yang dirahmati Allah, ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita melihat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita melalui hadis-hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita membincangkan hadis yang ke-20. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Mas'udin Uqbah ibni Amru al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pandang hadis ini dengan hati yang terbuka. Kita buka hati kita ini untuk menerima pesanan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pesan ini bukan kepada Abi Mas'ud Uqbah bin Amru sahaja, tetapi Nabi pesan kepada saya dan anda.
kita buka hati kita untuk mendengar kalam Nabi. Jangan kita dengar kalam Nabi dan kita kata ini untuk engkau lah, hadis ni untuk engkau lah, Nabi laknat tahu, Nabi itu tahu, Nabi ini tahu. Sabar. Setiap daripada kalam Nabi itu untuk diri aku. Andai sekiranya Nabi pesan dan kita dah buat, Nabi kata kena jaga sembahyang, kita sudah jaga sembahyang, tetap kita kata itu untuk aku. Aku jaga sembahyang tapi aku belum khusyuk di dalam sembahyangku. Begitulah ibu ayah dirahmati Allah kalau kita nak jadi orang kaya. Semua orang gila-gila nak jadi orang kaya di dunia ini. Semua orang mati-mati nak jadi orang kaya di dunia. Tapi ayo kita fikir macam mana kita nak jadi kaya di akhirat. Kan? Kaya di akhirat ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu taala ialah antaranya dengan kita amalkan dengan sunnah Nabi, dan Nabi pesan kepada kita. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adrakan nas min kalami nubuwatil ula." Sesungguhnya daripada perkataan para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, inna mimma adrakan nas min kalam nubuwatil ula. Sesungguhnya daripada ucapan-ucapan para nabi-nabi alaihi wassalatu wasalam, sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nabi sebelum Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tu nabi yang terakhir ibu ayah dirahmati Allah. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhiru khataman al-anbiya Muhammad Mustafa. 25 rasul. Itu 25 rasul. Itu bukan nabi-nabi. Sebahagian daripada ulama berkata jumlah nabi itu 124,000 nabi. Sebahagian daripada mereka kata 124,000. Ramai tak? Ramai. 124,000 nabi ibu ayah dirahmati Allah. Kata Rasulullah, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah. Sesungguhnya daripada perkataan nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, the 124,000 prophets. Subhanallah. Kalau ia hanya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu saja sudah besar. Tapi kalau ia merupakan kalam daripada semua nabi, masya-Allah tabarakallah. Kalaulah ayah kita je cakap saja kita kena pegang sungguh-sungguh, ini kan bayang pula. Ayah kita cakap benda sama, pakcik kita cakap benda yang sama, atuk kita cakap benda sama, moyang kita pesan pada benda sama. Penting tak penting benda tu? Pasti penting. Sebab semua orang kata jangan hati-hati bahaya jangan dekat dengan fulan, jangan dekat dengan tempat itu, jangan kau buat itu dan ini. Ibu ayah dirahmati Allah, kita dengar ini kalam daripada semua ni keluarga-keluarga kita, maka kita akan rasa takut, kita akan rasa khawatir, kita akan jaga-jaga pesanan ini. Ibu ayah dirahmati Allah, ini bukan sembarang-sembarang orang, tetapi ini merupakan ucap daripada semua para nabi alaihi wassalatu wassalam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Betapa besar pesanan ini ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mau jadi orang yang bermanfaat? Kalau kita mau jadi orang yang bermanfaat, kita kena dengar pesanan ini daripada Nabi Muhammad dan semua nabi-nabi terdahulu. Satu masa ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu orang nabi, namanya Nabi Allah Daud alaihi salatu wasalam. Nabi Allah Daud pada satu hari, beliau sedang berzikir di tempat zikirnya. Ibu ayah dirahmati Allah, kita perlu berusaha supaya kita mempunyai tempat zikir. Kita ada rumah zikir, kita ada musola kita ada sajadah kita. Kita perlu ada satu space ibu ayah dirahmati Allah to meditate. Untuk kita duduk seorang-seorang, untuk kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita connected dengan Allah. Ingat ibu ayah dirahmati Allah, when we are connected to Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dijaga. Ihfazillah yahfazka. Hadis sebelum, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Ingat Allah, Allah akan ingat kita. Hari ini kenapa kita buat maksiat sedangkan kita tidak mau buat maksiat? Kita tak nak buat maksiat, kita tak suka kepada maksiat hakikatnya. Siapa suka kepada kerugian? Tak ada orang suka kepada kerugian. Tapi kita buat juga. Kerana apa? Kerana rantaian zikir itu terputus ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi
Janganlah engkau khawatir, janganlah engkau sedih, kerana Nabi Muhammad pesan, apabila satu orang hamba Allah Subhanahu wa taala menyesal akan dosa-dosa dia, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia tidak ada dosa. Ibu ayah yang dirahmati Allah, ayo kembali kepada Allah dengan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Satu masa ini Nabi Allah Daud alaihi salatu wasalam, he was sitting down doing his zikir to Allah Subhanahu wa taala. He was sitting down doing his zikir to Allah Subhanahu wa taala. Zikir, zikir, zikir. Sambil dizikir, dia terlihat ada seekor cacing yang sedang merangkak di tempat dia zikir. Dekat tanah, dia tengah duduk berzikir, ada cacing lalu. Maka ibu ayah yang dirahmati Allah, biasalah kan, kita manusia, kita nampaklah. Nah, sebab itu ibu ayah yang dirahmati Allah, kita perlu berada di satu tempat supaya kita dapat fokus 100%. Kan? Jauh daripada anak, jauh daripada keluarga, jauh daripada handphone. Tak boleh zikir dengan handphone, tak boleh. Ibu ayah yang dirahmati Allah, jauh daripada segala-galanya, to be alone. Look at Daud alaihi salatu wasallam. He was alone. He is prepared to be alone. Dia duduk seorang-seorang. Dalam duduk seorang-seorang tu datang seekor cacing merangkak di depan Nabi Allah Daud alaihi salatu wasallam. Lihat tak ibu ayah yang dirahmati Allah SWT, kadang-kadang kita usaha nak seorang-seorang. Kita tak nak duduk dengan orang. Kita duduk dengan orang, sama ada kita menyakiti orang atau orang menyakiti kita. Kita duduk seorang-seorang, tiba-tiba datang nyamuk. Datang orang ganggu kita. Datang orang uji keimanan kita. Datang. Begitulah ibu ayah yang dirahmati Allah. Kalau kita beribadat, orang datang ganggu iman kita. Tapi kita lihat di sini, ketika Nabi Allah Daud ibadat, Allah SWT hantar seekor cacing untuk menaikkan lagi iman Nabi Allah Daud. So as he was sitting down and he was doing zikir to Allah Subhanahu wa taala, he doing zikir, subhanallah, subhanallah. Suddenly, there's a worm crossing in front of Daud alaihi salatu wasalam. And what happened, brothers and sisters in Islam, bila mana Nabi Daud melihat perkara itu berlaku, apa yang jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Daud berkata, apa guna Allah Subhanahu wa taala ciptakan kau? Apa manfaat Allah Subhanahu wa taala jadikan kau? Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Daud bila kalam macam gitu, maka sebentar. Minta ampun, minta maaf. Jadi ketika benda itu berlaku, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa terjadi? Nabi Allah Daud alaihi salatu wasallam lihat seekor cacing lalu. Dia pun kata, ya Allah, apa manfaat? What is the purpose you create this worm? Kan? Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala ada, memberi izin kepada sang cacing untuk berkata-kata. Maka cacing pun berkata, wahai Daud, wahai Nabi Allah Daud, Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada aku setiap pagi untuk aku ucap subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 1000 kali. Subhanallah. Kita ni dah kalah dengan cacing, ibu, ayah, kita dah kalah dah dengan cacing. Orang kata kan, nanti kau mati besok, masuk kubur, cacing makan kau. Cacing tu lebih mulia daripada kita. Kan? Alah, sedihnya lah hidup kita. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan cacing diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah untuk mengucap zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ayuh ibu ayah yang dirahmati Allah, setiap pagi kita usahakan macam si cacing 1000 kali subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Cacing pun kata, wahai Daud alaihi salatu wasalam, setiap petang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan aku untuk berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin.
an-nabil ummi wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabil ummi wa ala ali wa sahbihi wa sallim. 1000 kali belah petang cacing diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucap selawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malangnya hidup kita ni, malangnya hidup kita. Cacing yang berada pada zaman Nabi Allah Daud, yang mana Nabi Allah Daud ada kitab Taurat. Cacing tak ya baca kitab Taurat, tetapi Nabi Daud baca kitab Taurat. Kita umat Muhammad yang ada Al-Quranul Karim tidak mau selawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkanlah selawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata guru-guru kami, kalau kita tidak ada guru yang mursyid, tidak ada guru yang membimbing kita dalam zikir, perbanyakkan selawat ke atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz-lafaz yang pelbagai. Selawat kepada Nabi satu hari 1000 kali, jangan kalah sama si cacing. Apalah nasib kita esok nanti kalau nak selamat dalam kubur, kan, supaya tak dimakan oleh cacing, amalkan tasbih 1000 kali dan selawat kepada Nabi 1000 kali minimal satu hari, supaya nanti kita cakap dengan cacing, aku dulu ada amal tahu, selawat aku baca dalam kitab Mukasyafatul Qulub, bagi tahu datuk engkau dulu selawat dengan tasbih 1000 kali, jangan makan aku dah ambil amalan tu, kan. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ibu ayah yang dirahmati Allah, kita nak bagi tahu tentang kepentingan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat di sini, itu tengok tak, itu adalah satu pengalaman yang dilalui oleh Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud malu tanya, apalah manfaat binatang ni? Maka binatang ini, haiwan cacing ini tanya kepada Nabi Allah Daud, wahai Daud, itu adalah amalan yang aku buat. Boleh aku tahu apakah amalan yang kau buat yang aku dapat manfaat daripada kamu? Subhanallah. Lihat si cacing. Cacing minta dengan Daud, Daud, apa manfaat aku dapat daripada kau? Bila kita buat amalan, ibu ayah yang dirahmati Allah, orang lain dapat manfaat daripada kita. Percaya tak? Ini merupakan hadisnya, kan? Bila kita buat amalan, sang isteri buat amalan, suami jadi soleh. Suami jaga harta, isteri jadi solehah. Suami isteri jaga, anak jadi soleh-solehah. Hari ni kenapa suami kita langgar perintah Allah? Mungkin kita pun ada salah, kaum ibu. Wahai suami, kenapa isteri kita tak nak dengar cakap kita? Mungkin kita suapkan dia benda yang haram. Anak-anak kita degil, na'udzubillah min zalik. Kenapa? Mungkin kita, suami isteri ada salahnya. Anak kita, begitulah manusia ni, kalau dia muhasabah diri, insya-Allah dia akan dapat kebaikan. Tetapi kalau dia suka menunding-nunding jari, maka ibu ayah yang dirahmati Allah, kerugian yang besar bakal menanti dia. Ibu dan ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, ini pesanan daripada Nabi Allah Daud, conversation between Daud alaihi salatu wasalam and the worm. Now, what did the Prophet sallallahu alaihi wasallam tell us? Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya daripada ucapan-ucapan para nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, apa dia? Subhanallah. And this kalam is very important. We look today, kenapa banyak berlaku kerosakan, kepincangan di dalam society, sama ada masyarakat itu Islam atau non-Muslim. Kenapa berlaku seperti ini? Lebih-lebih lagi di zaman kita hari ini. Kenapa berleluasa sangat kerosakan? Kenapa ibu ayah dirahmati Allah? Kenapa anak kita macam ni? Kenapa suami kita macam ni? Kenapa isteri kita macam ini? Kenapa jiran kita macam ini? Kita fikir, kenapa orang macam ni? Ibu ayah yang dirahmati Allah, ada jawapan dia. Dan ini untuk kita introspeksi diri kita sendiri, perbaiki diri kita sendiri, dan jangan kita tuding-tuding jari kepada orang. Orang yang suka tuding-tuding jari kepada orang, orang yang sibuk-sibuk urusan orang, itu ibu ayah yang dirahmati Allah, Nabi bagi tahu 3 jenis perkara ini ada dekat dalam neraka. Satu, mulut yang tak tahu nak jaga orang. Tak tahu, mulut yang tak tahu nak jaga, cakap orang saja. Cakap orang. Apa lagi? Tak amanah. Itu juga ada dekat dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu, nabi-nabi dahulu ucapkan, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Subhanallah. Ini hadis penting. Apa kata Rasulullah? Idza lam tastahyi,
apabila engkau tak tahu malu. Apabila engkau tak tahu malu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu taala. Kalau engkau tak tahu malu, Nabi kata fasna ma syi'ta. Buatlah apa sahaja yang engkau nak. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat malu adalah sifat fitrah. Semula jadi. Manusia tu memang semula jadi ada malu. Kita ada, saya balik kampung minggu lalu. Ada anak saudara saya sunat. Budak lah, umur 6 tahun, 7 tahun gitu mungkin. 7 tahun lah mungkin. 6 tahun lah, kecil-kecil. Belum sekolah lagi sih, kecil. Abang dia, adik dia. Saya tanya adik dia. Dia jalan, dia baru sunat. Dia jalan tu asyik pegang aja dia punya kemaluan dia kan. Sambil jalan sambil pegang, sambil jalan sambil pegang. Baru seminggu 2 tapi dah pakai seluar dah. Oh, hebat saya kata. Dah swimming dah. Terjun sana, terjun sini. So, saya sini. Namanya Zulkarnain lah. Adik Nain nama dia. Adik Nain sini, Adik Nain sini. Saya kata. Dia pun datang. Diorang ni, yalah saya ni garang tau. Tapi budak-budak ni kadang-kadang bila dia dah kenal kita, dia macam senang dengan kita. Adik Nain sini. Dek Nai, Pak Long dengar baru ni Dia senyum. Baru dia kata. Sakit tak Dek Nai? Dia kata sakit. Dia kata, ya sakit. Habis potong tu habis semua, saya kata. Ada lagi tinggal sikit, dia kata. Saya gelak lah dengan dia kan. Saya ketawa. Tinggal sikit. Pak Long nak tengok sikit boleh? Saya kata. Pak Long nak tengok sikit boleh? Main sini. Saya pun dekatkan diri saya kan, nak pegang seluar dia. Main sini Pak Long nak tengok sikit. Budak kecil, 6 years old, 5 years old. Tak boleh lah Pak Long, malu, kata dia. Ibu yang dirahmati Allah, sifat malu itu memang adalah sifat semula jadi yang ada pada manusia. Manusia memang semula jadi, daripada kecil memang ada sifat malu. Baby, kanak-kanak dia tak tahu lagi, tapi dia besar sikit, dia dah mumaya sikit, dia boleh fikir, dia akan datang sifat malu tu. Itu sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala fitrah, memang ada. Macam mana sifat lapar, dia tahu cari makan, kan? Haus, dia tahu cari air. Bila dia terlanjang, dia tahu malu. Bila dia buat salah, dia tahu malu, kan? Dia tahu malu. Ibu dan ayah yang dirahmati Allah, pertama, sifat malu itu adalah sifat fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada manusia. Manusia itu memang ada sifat malu, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, lain tempat, lain budaya dia. Lain tempat, lain budaya. Dan malu itu dia mengikut budaya dan agama. Satu masa saya pakai jam. Jam saya pakai itu jam G-Shock. G-Shock, tahu G-Shock kan? G-Shock saya pakai. G-Shock saya tu sama dengan isteri saya, couple lah. So it is gold in color. Bukan it's gold, the watch color is gold, just the frame. Yang lain semua putih. It's gold, depan tu gold. So I was walking with Said Hassan bin Munzir bin Fuad Al-Musawwar. So, I was walking with him interim. I was wearing the gold watch lah. Not the gold watch, the watch lah, the G-Shock. So I cakap, I jalan, si Said Hassan, dia nampak saya pakai jam tu. Dia kata, Ustaz, cabut, tanggalkan, dia kata dia. Dia kata, kenapa babe? Emas kan tu? Saya kata, loh, bukan emas habis, warna doang. Dia kata, Ustaz, aib Ustaz. Orang Tarim kalau tengok ni, aib, kata dia. Malu. Nampak? Malu. Jadi, lain tempat, lain budaya, lain cara dia. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tak tahu malu, buatlah apa engkau nak. Hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Kata Nabi SAW, malu itu tidak akan datang melainkan dengan kebaikan. Di sini ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat banyak kerosakan yang berlaku di sekeliling kita. Sama ada laki-laki kah, perempuan kah, anak-anak kah, kesalahan apa sekali yang kita lihat hari ini, ibu ayah dirahmati Allah, itu semua adalah sumber daripada kelemahan iman. Iman yang tidak dikuatkan, iman yang tidak digosok,
diri yang tidak di apa hasar dilindungi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan suatu orang tu melakukan apa-apa saja yang dia mahu. Kerana apa? Kerana dia sudah hilang malu. Hari ini ibu ayah yang dirahmati Allah, orang boleh buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala secara terang-terang. Kenapa? Dah tak malu. Hari ini tak malu. Kau pakai emas lelaki pakai gelang rantai kenapa kau buat macam tu? Relax lah. Tak malu. Ada arahan Allah kata jangan buat, dia buat terang-terang. Kalau dia buat senyap-senyap lain ceritanya, kita pun tak tahu. Dia pun sembunyi-sembunyi. Orang tu dia minum arak, dia sembunyi-sembunyi dalam bilik dia, kita pun tak tahu. Ibu ayah dirahmati Allah, tanya dia, kenapa kau tak buat depan orang? Malulah. Nampak tak? Ada sebahagian iman dia. Ada lagi yang terang-terang tu, kau ni minum depan orang, tak malu ke? Apa nak malu? Aku tak nak jadi munafik. Nampak tak? Ibu dan ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk menjadi orang yang mempunyai sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada semua orang yang kita perlu malu, yang paling kita kena malu ialah Allahumma sholli ala Muhammad, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu ayah dirahmati Allah, sifat malu tu perlu diusahakan. Perlu diusahakan. Yang pertama sekali dia perlu usahakan ialah apa? Ialah dengan ucapan kita. Ucapan kita. Oh, Masya Allah, kita tak minum arak, tapi ucapan kita ucapan tak tahu malu. Mata kita kena jaga ibu ayah dirahmati Allah. Nabi Muhammad kata, apa-apa pandangan yang haram yang masuk ke dalam mata akan diisikan dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. So, jawahir kita, our eyes, our ears, our mouth, our sense of touch, kemaluan kita, semua tu kita kena isi dengan malu. Malu, ibu ayah dirahmati Allah. Kita nak buat sesuatu perkara, kita malulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang tak kisahlah. Kita nak kisah apa sangat pasal orang. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang pun lebih kurang macam kita juga. Yang perlu kita malu ialah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi saya taufik dan hidayah untuk dekatkan diri kita dengan sifat malu ibu ayah dirahmati Allah. Jadi malu itu mulia. Malu itu mulia. Malu nak buat maksiat mulia. Malu untuk kecoh-kecoh mulia. Hari tu saya makan dengan Abdul Hakim, dengan adik saya. Kita tengah makan relax, makan. Jadi pun ada satu kelompok makcik-makcik ni, memang makcik lah, tua daripada saya. Saya 40, saya rasa dia orang 50 masuk 60 kan. Pakaian ni kurang cantik. Jerit-jerit dia. Oh, makan. Oh, seronok makan, laki tak ada. Seronok lah. Reunion lah mungkin kan. Ibu dan ayah dirahmati Allah SWT. Kita tengok pun kita malu. Kan? Ibu ayah dirahmati Allah, seluruh anggota badan kita usahakan supaya ada sifat malu. Malulah. Malu. Dan malu yang tertinggi ialah malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malu itu ibu ayah dirahmati Allah adalah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawasanya barang siapa malu ia akan menyembunyikan dirinya, dan barang siapa menyembunyikan dirinya ia melindungi dirinya, dan barang siapa melindungi dirinya ia terpelihara. Kan? Malu, kehebatan malu. Dan sifat daripada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, among the traits of the Prophet Muhammad peace be upon him, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada sifat malu. Nabi malu. Kan? Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat pemalu, lebih malu daripada seorang gadis di sebalik tabir. Kan? Zaman sekarang saya susah nak imaginekan. Kan? Di tempat kita susah. Tempat kita it's very difficult. But probably in Tarim lah. Sebab saya tak ada chance nak jumpa perempuan dekat dalam Tarim. Waktu saya kat Tarim nak tengok perempuan tak ada chance. Satu masa waktu saya berada di Tarim, kita ada handphone kan, saya ambil gambar tu. Dalam perjalanan kita nak dokumen kan, saya ambil gambar. Kalau dekat Tarim tu, tepi-tepi jalan tu, kadang-kadang kita nampak bukan orang yang orang-orang soleha sangat, tak, orang-orang perempuan biasa-biasa. Kadang-kadang dia keluar tau, gerombolan perempuan-perempuan ni, dia jaga kambing ke apa kan, dia pakai topi tinggi tau, straw hat.
Dia tutup semua muka dia. Mana you cannot, tak boleh nampak dia orang. So I snap a photo. So I was with Habib Agil bin Yahya. So he was, you know what he said to me? Ustaz, padam dong fotonya. Foto apa, babe? Foto Nisa. Kenapa, babe? Antum itu kalau perempuan itu tahu, pecah HP ente, pecah muka ente. Kenapa, babe? Sebab mereka malu, Ustaz, antum ambil foto mereka. Subhanallah. Bukan kita kenal pun dia siapa. Bukan kita boleh tahu pun dia siapa. Sebab atas sampai ke bawah semua pakai topi straw hat yang sama, semua pakai purda yang sama, semua tutup sampai ke jari. Mana nak tahu? Tapi lihat, ini ialah sifat karakteristik muslimah lah, mukminah lah. Kalau yang bukan mukminah, dia buka segala-galanya. Mudah-mudahan Allah bagi taufik. We are not here to judge. We are not here to judge, but we're going to say these are among the characteristic or the traits. If kita belum baik lagi kan, belum sempurna lagi kan, ayo kita tingkatkan sedikit demi sedikit sifat malu kita. Kalau sekarang kita tak pakai tudung, mungkin kita boleh pakai shawl dulu. Kalau dulu kita dah pakai shawl, mungkin kita boleh ikat sikit. Kalau kita dah ikat, macam itulah seterus-terusnya. Kalau kita pergi sekolah, kita tak boleh pakai tudung sebab alasan yang memaksa. Mungkin bila habis sekolah terus kita pakai tudung. Macam itulah ibu ayah dirahmati Allah yang nak kita kongsikan. Dan Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul yang teramat malu berbandingkan dengan Nabi-Nabi, berbandingkan dengan semua makhluk-makhluk yang lain. Yang terakhir ibu ayah dirahmati Allah, malu yang dihina, malu yang hina, malu yang tercela. Adakah malu yang cela? Ada. Malu nak buat kebaikan. Sembayang lah, malu aku. Nampak tak? Ada tak zaman sekarang? Ada. Dia orang kata aku tua lah, malu lah. Jom puasa, malu lah. Jom pergi masjid, malu lah bro. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah malu-malu yang tercela. Ibu ayah dirahmati Allah, Nabi ajar kepada kita, bila mana kita buat satu kerosakan, kesalahan, kekurangan, dosa, fattabi', ikuti dengan hasanah, dengan kebaikan. Tutuplah kejahatan kita dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan kita lebih banyak. Mudah-mudahan kita punya kebaikan lebih banyak. Kerosakan ada lebih banyak untuk menghapus, menutup kejahatan-kejahatan, kekurangan-kekurangan kita. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, buah malu adalah segala kebaikan. Suatu orang yang malu, dia akan terpelihara. Satu orang yang malu, ibu yang dirahmati Allah SWT, dia akan terpelihara. Malu akan datang untung kepada diri dia. Kepada siapa tanggungjawab malu ini? Tanggungjawab pertama adalah kepada ibu dan ayah. Ibu ayah, kalau kita tak malu, macam ni kita nak minta anak kita untuk malu? Wahai masyarakat, ayo, saya cakap pada diri saya lah, saya pun bukan baik sangat pun. Jom kita jadi orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tanggungjawab malu ialah tanggungjawab para pendidik. Para pendidik yang ada di sekeliling kita, khusus diri saya sendiri. Ayuh, pertama sekali kita lead by example. Tunjukkan kepada orang macam mana sifat yang patut ada dalam diri satu orang pendidik. Jadilah kita orang yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Sekadar itu saja perkongsian kita pada malam ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.